إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآبائنا من الشهداء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sambungan kitab Risalah At-Tauhid muka surat 27. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil fidl amin. Yang ke-9, yakni yang ke-9 daripada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ilmu. Artinya mengetahui ataupun maha mengetahui, yaitu dengan makna nyata dan terang, meliputi tiap-tiap sesuatu, sama ada yang mawjud, sama ada yang wujud atau yang ma'dum, yang tidak wujud. Nyata tiap-tiap sesuatu pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaannya. Macam tu penerangan di sinilah. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap, satu sifat yang thabit. Mana satu sifat yang wujud lah, yang thabit. Qadim lagi azali. Jadi dulu kita dah sebut dah. Qadim itu sama makna dengan azali, cuma ada berbeza di antara qadim dan juga azali. Jadi secara bahasa dia, qadim itu sesuatu yang tidak ada permulaan, azali juga sesuatu yang tidak ada permulaan. Itu bahasa kita kata sedia kala. Itu makna qadim dan juga makna azali. Cuma ulama dia bezakan, ada beza sedikit di antara qadim dan azali. Secara bahasa dia, dua-dua bermaksud sedia kala, tidak ada permulaan. Maka beza ni di mana di antara qadim dan azali? Dulu kita dah sebut dah, iaitu setiap qadim itu azali. Setiap qadim adalah azali. Bukan setiap azali itu qadim. Dah poning pula dah. Kenapa? Sebagai contoh apa? Sebagaimana contoh yang mana sesuatu yang azali tetapi kita tak sebut dia qadim. Apa beza qadim dan azali? Maka ulama kata qadim itu sesuatu yang wujud. Qadim itu sesuatu yang wujud. Azali dia lebih umum. Sama ada sesuatu yang wujud ataupun sesuatu yang tak wujud. Coding pula dengan lengan. Contoh ya. Allah Ta'ala tu Esa. Di antara sifat Allah Esa kan, wahdaniyah. Sifat Allah Ta'ala tu wahdaniyah Esa. Jadi kita tanya, semenjak bila lah Tuhan itu Esa? Semenjak bila Tuhan itu Esa? Jadi kita kata sifat Esa Tuhan itu adalah qadim. Dan boleh juga kita sebut sifat Esa Tuhan itu azali. Boleh. Kemudian pertanyaan yang lain pula. Adakah sesuatu yang menyengutui Tuhan? Ada tak yang menyenguti? Ada tak sesuatu yang sama dengan Tuhan, menyenguti Tuhan? Apakah Tuhan itu ada sekutu dia?
Tidak ada sekutu bagi Tuhan. Kan? Kemudian soalan pula, semenjak bila lah tak ada sekutu bagi Tuhan ni? Jadi sekutu bagi Tuhan ni wujud ke tak wujud? Adanya sekutu bagi Tuhan itu wujud ke tak wujud? Tak wujud. Sifat esa bagi Tuhan itu wujud ke tak wujud? Sifat esa bagi Tuhan wujud ke tak wujud? Sifat esa tu itu wujud. Tidak ada sekutu bagi Tuhan. Jadi tidak ada sekutu bagi Tuhan. Jadi soalannya, semenjak bila lah tak ada sekutu bagi Tuhan ni? Kita kata semenjak azali. Kita tak kata tidak ada sekutu bagi Tuhan qadim. Kita tak sebut macam tu. Kita tak kata tidak ada sekutu bagi Tuhan itu sifatnya qadim. Kita tak sebut. Sebab dia benda yang tak ada. Benda yang tak ada. Sekutu bagi Tuhan ni tak ada. Tapi semenjak bila lah tak adanya? Kita guna azali. Jadi maksud azali ini digunakan pada sesuatu yang wujud, pada sesuatu yang tak wujud. Adapun qadim digunakan pada sifat yang wujud, yang sabit. Itu masalah istilah lah. Kalau kita sebut qadim azali, benda yang sedia kala. Jadi sifat yang wujud bagi Allah Ta'ala itu ilmu. Jadi sifat ilmu bagi Allah Ta'ala itu sifat yang wujud, sifat yang ada, sabit. Mana sifat yang tetap bagi Allah Ta'ala itu. Semenjak bila lah wujud ilmu bagi Allah? Qadim dan azali. Sedia kala Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu qadim, sabit, yang wujud tetap pada zatnya, yang mana kewujudan sifat ilmu itu qadim lagi azali. Sama lah tu, maksud sedia kala lah. Qadim lagi azali. Yang mana sifat ilmu itu berdiri pada zat. Berdiri pada zat lah. Macam sifat seseorang. Apa sifat orang tu? Gomok, kita kata. Sifat gomok. Kat mana lah diam gomok tu? Kat diri dia lah. Kat diri dia lah diam kan. Kat mana lah diam kan sifat gomok pula. Kui. Sifat orang tu kui. Dekat mana sifat? Dekat diri orang tu lah sifat kui tu. Tak berpisah dia. Begitulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdiri pada zat dia. Dengan dia terang dan nyata pada yang wajib, yakni zat dan sifatnya, dan pada yang mustahil, yakni syarikul bari, sekutu bagi Allah dan sebagainya, dan pada segala yang harus, yang belum wujudnya dengan iktibar lagi akan wujud di dalam satu masa. Bermaksud ilmu Allah Ta'ala ni dia mengetahui sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak nyata lah. Jadi ilmu Allah Ta'ala meliputi sesuatu. Ilmu Allah meliputi sesuatu yang akan datang. Dalam surah ayat kursi kita sebut apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Itu lagi dalam penjelasan dia. Dalam surah ayat kursi itu lagi dalam penerangan dia mengikut sifat inilah. Apa Allah Ta'ala kata? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala tu mengatakan benda akan datang, benda yang terdahulu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Bermaksud tidak adalah sesuatu yang diliputi oleh ilmunya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ni kita nak faham makna ayat kursi ni. Wala yuhituna bi syai'in, tidaklah meliputi sesuatu oleh ilmunya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa.
Di satu lagi kepahaman. Mana? Apakah yang meliputi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Yang meliputi ilmu Allah Taala yang terdahulu yang akan datang. Allah Taala mengetahui ilmu yang akan datang. Bermaksud Allah Taala mengetahui apa yang berlaku pada besok hari, pada lusa, minggu depan, bulan depan. Allah Taala mengetahui. Manusia tak tahu. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan." Seorang pun tak tahu apa yang akan berlaku besok hari, tak tahu, orang boleh tahu. "Wa ma ta'lamu nafsum maza taksibu ghadan." Tak ada seorang pun tahu yang akan berlaku pada besok hari. Adapun Allah, dia mengetahui perkara yang akan datang. Semua itu dalam liputan ilmu dia. Dia tahu. Allah Ta'ala tahu bila berlaku kiamat. Allah Ta'ala tahu masa kita mati. Allah Ta'ala tahu tak? Masa bila kita meninggal. Atas sebab apa kita meninggal. Di mana kita meninggal. Tuhan tahu ke tidak? Tuhan tahu. Bukan sekadar itu, di alam barzah Tuhan tahu tak apa yang akan berlaku kepada kita. Kena seksa ke? Dalam barzah kita kena seksa ke dapat nikmat. Tuhan dah tahu ke? Tuhan dah tahu. Di padang mahsyar nanti bagaimana keadaan kita? Sengsara ke ataupun bahagia di padang mahsyar? Tuhan dah tahu ke belum? Tuhan dah tahu. Sehingga manusia yang beriman, tak beriman, Tuhan tahu tak siapa yang akan beriman, siapa yang tak beriman. Allah Ta'ala tahu tak bila diutuskan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tahu tak sebelum Nabi berdakwah tu, Tuhan dah tahu ke belum siapa yang menerima dakwah, siapa yang tak terima dakwah? Tuhan dah tahu. Tuhan dah tahu. Jadi seterusnya, Tuhan tahu tak siapa yang ke syurga, siapa ke neraka? Tuhan dah tahu. Kemudian ayat kursi itu bukan sekadar Tuhan mengetahui, tapi juga dia yang mengkehendaki. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidaklah Allah Taala meliputi segalanya itu Tuhan tahu kecuali syaa. Itu semua kehendak daripada dia. Masya-Allah. Jadi bila Allah Ta'ala berkehendak seorang itu celaka nasib dia, maka tidak ada hidayat, tak beriman dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hidayat itu adalah kehendak Allah. Nabi berkehendak, Rasulullah berkehendak, Allah Ta'ala juga berkehendak. Tapi tidak akan berlaku sesuatu kecuali kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayat kepada orang yang engkau kehendaki, kepada orang yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayat kepada orang yang engkau cintai, walakinnallah, tetapi Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah beri hidayat kepada orang yang dia kehendaki. Jadi hidayat itu kehendak Allah. Jadi bila kita bicara tentang kehendak Allah, bilalah Tuhan berkehendak? Baru berkehendak ke? Semalam tak terfikir, hari ni pula berkehendak. Semalam ajak pergi Kuala Lumpur tak hendak dah. Hari ni barulah hendak. Bilalah kata setuju ni? Baru tadi. Kata hendak, berkehendak. Jadi kehendak Allah bukan baharu. Kehendak Allah ni azali. Kehendak Allah iradah Allah sifat dia apa? Azali. Mana bermaksud Tuhan dah berkehendak, siap-siap dah selesai. Kehendak Tuhan dah siap. Dah siap. Maka ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ayat kursi lah. Di sini belum sampai lagi huraiannya. Di sini hanya menyebut bahawa ilmu Allah Taala itu sangat nyata. Sesuatu yang wajib pada sifatnya, yang mustahil. Seperti sekutu bagi Allah mustahil.
dan sebagainya, segala perkara yang harus dan segala yang belum wujud lagi, Tuhan mengetahui. Ya. Orang yang belum lahir lagi, Tuhan tahu. Ya. Jadi besok ada orang baru lahir, minggu depan ada orang yang akan lahir, bulan depan jadi belum wujud lagi, Tuhan dah tahu dah pada ilmu dia berapa ramai orang yang akan lahir dan sebagainya. Bermaksud mengetahui sesuatu yang belum wujudnya dengan iktibar. Dengan iktibar ni mana kata dengan betul-betul wujudlah dalam ilmu Allah, Allah Ta'ala dah mengetahui. Lagi akan wujud dalam suatu masa atas jalan yang meliputi kenyataannya tiap-tiap sesuatu sehingga tiada kesudahan. Mana selama-lama dia Allah Ta'ala telah mengetahui sesuatu yang ada dalam syurga dan seterusnya. Sehingga tiada kesudahan. Bagaimanapun keadaannya, seperti nikmat syurga. Nikmat syurga itu bila kita sabut pun dah tak dapat kita nak bayang dah. Membayangkan pun tak mampu kita. Kenapa tak mampu kita bayang? Sebab nikmat syurga yang abadi. Macam mana kita nak bayang, nak kira pun tak dapat. Tak ada angka. Tak ada angka. Masa pernah ziarah pondok dekat Petani dulu. Itu program guru tak ambil jempol. Siapa pernah ikut macam tu? Ada ziarah satu pondok dekat Petani. Tuan guru Sid, dia tuan guru Sid Warak. Abdul Rashid tu dia pendek jadi Sid. Tuan guru Sid. Apa lah nama orang Sid ni? Abdul Rashid tu dia pendek. Jadi lagi ringkas pada orang Melayu kan. Orang Melayu Ahmad Mat. Nama panjang-panjang pendek. Hasanul lagi pendek. Sini tak sampai Abdul Rashid panggil Sid, ada juga. Tapi sekadar panggil, tapi dia terkenal nama Sid. Sini pun Abdul Rashid kita pendek apa panggil Rashidnya kan. Nama Abdul Rashid. Rashid. Kalau tidak pun kalau sampai kolonek Rashid je kan. Rashid ya. Tuan Haji Rashid. Itu pun nama tu. Rashid lah kan. Itu nama orang lama lah. Sekarang tak tahu begitu. Tuan Haji Rashid dia. Abdul Rashid. Kita Abdul Rashid panggil Rashid je. Jarang panggil Sid je. Tapi di Petani tu dia Sid. Tuan guru Sid. Tambah Warak. Sid Warak. Tuan guru Sid Warak. Saya ingat nama dia. Tuan guru Sid Warak. Sebab apa dia warak? Nampak warak kan? Bila kita ziarah tu, tunduk, cakap perlahan. Nak cakap pun sogan lah saya. Warak. Jadi bila sampai tu, kita sekirah lah. Kita sekirah, dia kata, kalaulah ada huruf, dia kata. Ingat dia nak kita apa kan? Dia kata tu, dia tahu masuk tajuk. Kalaulah ada satu huruf, dia kata, huruf satu kita letaklah berapa kosong dia tu, kosong. Ingat apa benda tulis? Kosong. Banyak mana pun kosong dan kita letak tu tahun. Kan? Maka itu tidak boleh mengukur lamanya alam syurga dia kata. Jadi alam syurga tu berapa tahun? Alam syurga berapa tahun? Dia kata, faham apa yang dimaksudkan. Bermaksud tidak ada angka yang boleh dituliskan. Letaklah berapa kosong tahun. Juta tahun, ratus juta, ribu juta tahun. Tidak ada angka yang boleh nak menyatakan lamanya syurga. Sebab syurga itu khalidina fiha. Khalidina. Benda yang kekal mana boleh nak tulis angka, tak boleh nak tulis angka. Berapa tahun. Kalau ada angka bermaksud tidak kekal. Itu maksudnya. Bila kita beli tidak ada angka, benda tidak kekal. Satu masa akan sampai angka tu. Jadi maksud
kehidupan syurga tak ada angka yang boleh. Pasal dia kekal. Tak dapat kita nak gambarkan. Tetapi dalam ilmu Allah, Allah Ta'ala tahu. Setiap sesuatu yang ada di syurga itu Tuhan tahu. Satu persatu. Sedangkan syurga itu Tuhan sebut dalam Quran tidak diketahui oleh sesiapa sahaja. Syurga itu tidak diketahui oleh siapa sahaja. Maka kekallah syurga itu tersembunyi sepanjang masa. Jadi kata ulama, di antara nikmat yang Tuhan jadikan adalah berbentuk tersembunyi. Benda yang tersembunyi itu nikmat. Kalau dah nampak semua tak ada lah. Semua nampak tersembunyi. Itu sembunyi. Pondok ni ada. Ni kau sana. Seorang ada. Macam sentiasa. Tapi kalau dah 5 tahun duduk pondok ni, semua dah tahu berapa banyak pokok berapa banyak bunga dah tahu dah kan. Tapi kalau ada benda baru, jadi satu benda yang keseronokkan. Sebab tu harta yang tersembunyi itu satu nikmat. Jadi sebab itu kata ulama, setiap hari kita melihat benda yang baru dalam syurga. Dalam syurga itu setiap hari kita tengok benda yang baru, nikmat yang baru. Walaupun dah berapa juta tahun berada dalam syurga, sentiasa kita akan melihat benda yang baru, benda yang baru, benda yang baru, benda yang baru. Jadi dah tak menjemukan, dalam syurga tak menjemukan. Tapi kalau di dunia ni dah 10 tahun duk jompul ni, habis dah raya. Sungai dah belum? Dah, dia kata. Bukit Taisu dah naik pun? Dah, dia kata. Dua tu je bukit dia, satu bukit Taisu, satu bukit apa? Dah, dia kata. Dah muak dah. Sebab apa? Dah tak ada lagi. Jadi tak menarik. Jadi syurga itu tidak begitu sifat dia. Syurga itu sifat dia sentiasa tersembunyi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala sebut dalam surah Sejadah, وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, tak ada seorang pun tahu. Nafsun, وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, tidak ada seorang pun tahu. Jadi ulama kata nafsun ini termasuk manusia, nafsun termasuk malaikat, nafsun termasuk bidadari, nafsun termasuk khadam-khadam yang telah berada di syurga semenjak dulu lagi. Bidadari yang telah menghuni syurga semenjak awal, dia pun tak tahu benda yang tersembunyi dalam syurga itu. Sedangkan dia dah menghuni syurga lama dah. Manusia nanti masuk syurga dah bertahun-tahun pun masih dia tak tahu apa yang tersembunyi. Maka Allah tak jadikan nikmat syurga itu nikmat yang tersembunyi. Maka Tuhan kata, wa ma ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun mengetahui sesuatu yang Tuhan sembunyikan. Jadi kalau Tuhan sembunyikan dalam syurga, bukan benda yang menggerunkan, bukan menakutkan. Kok kita orang kata ada benda yang saya sembunyi dalam rumah tu, kita dah comel dah. Pebondo lah ni. Kuih ke? Ular ke di situ? Jadi kalau benda yang sembunyi kat tempat kita, ihtimal benda yang baik, benda buruk. Tapi kalau sesuatu yang Tuhan sembunyikan dalam syurga, mestilah berbentuk nikmat. Jazaa'an bima kanu, sebagai balasan apa yang kita lakukan. Jadi hatta yang benda yang tersembunyi itu pun Tuhan mengetahui benda yang disembunyikan. Sebab apa Tuhan tahu? Dia yang buat. Dia yang berkehendak. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada sesuatu yang meliputi ilmu Allah kecuali benda itu dia sendiri yang mengkehendakinya. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebenarnya bila kita berfikir tadabbur, sebenarnya menambah rasa kagum kita pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak gunakan akal ni semaksimal mungkin. Kalau kita gunakan akal kita semaksimal mungkin, menambahkan rasa kagum pada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Ta'ala ngajak kita berfikir. Allah Ta'ala ngajak kita. Allah Ta'ala kata, tengok langit yang tak ada tiang. Tu Allah Ta'ala ngajak kita berfikir. Untuk apa? Untuk kita rasa kagum pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan dia. Ya. Jadi kita tak gunakan semaksimal otak kita. Otak kita ni fikir nak makan kat mana ya. Nak masak apa ya kan. Ya. Jadi fikir untuk tambah iman gitu. Ya, tambah iman gitu. Maka katanya di sini dengan iktibar lagi akan wujud dalam satu masa di atas jalan yang meliputi kenyataan tiap-tiap sesuatu sehingga tiada kesudahan. Tiada kesudahan sesuatu yang wujud ini bagaimanapun keadaannya seperti nikmat syurga. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui apa sahaja yang ada dalam syurga. Dalam ayat kursi tadi kita mengatakan dia juga yang mengkehendaki syurga itu sebegitu. Allah Ta'ala mengetahui sesuatu benda yang wujud ini dan dia juga yang mengkehendaki. Semudah manakah kehendak Allah Ta'ala itu? Innama iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Oh maha super power. Innama iza arada syai'an an yaqula kun fayakun. Allah Ta'ala bila kehendak kun fayakun. Jadi jadilah. Jadi ulama kata bukan Allah Ta'ala pernah sebut kun, tak. Bukan maksud Tuhan pernah sebut kun lubu jadi, tak. Nak mengatakan betapa mudahnya bermaksud Tuhan bila berkehendak jadi. Bukan perlu sebut kun, tak. Bermaksud betapa kuasanya Allah. Betapa berkuasanya Allah iaitu bila Tuhan hendak jadi. Dan Allah Ta'ala sangat berkuasa. Fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala sangat berkuasa terhadap kehendak dia. Sehingga tiada kesudahan bagaimanapun keadaan seperti nikmat syurga, azab neraka. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam neraka itu kejadian yang Allah Ta'ala azabun syadid. Sangat pedih azab dia. Yang tiada kesudahan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui akan dia atas jalan tafsil, jalan yang sangat terperinci. Kita ni tahu macam tu je. Allah Ta'ala mengetahui diri kita ini secara terperinci. Kulit kita dalam kulit kita. Saintis baru nak teropong kan. Oh dalam tu rupanya ada apa seperti apa nak ngabang kan. Ada benda ni. Itu agakkan Tuhan tahu tak ni? Apa tak tahu lah, dia yang buat. Secara terperinci. Masya Allah kata-kata. Kalau kita ada orang yang alim, saintis yang pandai buat kajian, kan kita kagum ke dia, kagum ni saintis ni handal, dapat dia kaji. Kita lupa ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta? Jadi kita tak guna akal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak guna akal kita kepada Allah. Tapi kalau orang buat kajian, macam-macam kajian, kita kata kagum orang ni. Itulah betapa bodohnya kita ni. Sedangkan Allah Ta'ala perintah kita berfikir sehingga kagum kita pada dia. Jadi rugilah kita tidak menambahkan rasa kagum pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi ayat ini ayat untuk kita rasa kagum pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ulama mentafsirkan lagi rasa kagum dengan Allah dengan aqliyatan wa dzauqiyah namanya. Ada makrifat kepada Allah dengan dua makrifat fikriyah, makrifat dzauqiyah namanya. Sebab tu ulama tasawuf bersungguh-sungguh untuk mengajak orang makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara dzauqiyah namanya, dzauq.
Ahli fikir bersungguh-sungguh mengajak berfikir kepada Allah untuk makrifat kepada Allah secara fikriyah ataupun ilmiah. Makrifat kepada Allah secara ilmiah, makrifat kepada Allah secara zauqiyah. Ini disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali makrifat kepada Allah secara akliyah, fikriyah. Ahli pemikir. Tetapi akhirnya Imam Ghazali mengatakan tidak sempurna makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan makrifat zauqiyah, kata Imam Ghazali. Sebab kata Imam Ghazali, akal ini terhad pemikiran dia. Dia tidak boleh mencapai makrifat yang begitu luas. Makrifat yang paling luas adalah makrifat zauqiyah atau makrifat qalbiyah. Kenapa? Sebab Imam Ghazali menyebut satu-satunya benda yang sangat ajaib dalam tubuh badan kita adalah hati kita, qalb. Hati kita lebih ajaib daripada akal kita. Hati kita lebih ajaib dan hati kita ni lebih mulia, lebih dimuliakan. Apa bukti hati kita lebih mulia daripada akal kita? Sebab akal berkongsi kebijakan akal ni kepada orang yang taat dan kepada orang yang fasik. Orang bijak dia berkongsi, orang taat pun dia boleh bijak, orang maksiat pun dia boleh bijak. Tetapi hati ini Allah Ta'ala tak akan bagi makrifat kecuali orang taat. Allah Ta'ala tak akan bagi iman kecuali orang yang dicintai. Allah Ta'ala tak akan bagi iman kecuali orang yang dicintai. Allah Ta'ala boleh bagi kecerdikan walaupun orang itu tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Orang tak beriman cerdik pada kita lagi. Apakah Allah Ta'ala redha dengan dia? Tapi Allah Ta'ala tidak akan beri iman kecuali seorang yang diredai. Jadi hati ini tempat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Imam Ghazali kata hati ini tempat yang hebat. Jadi Allah Ta'ala berikan makrifat itu pada hati kita. Iman. Maka iman itu Allah Ta'ala berikan derajat yang sempurna. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Allah Ta'ala bagi pada hati kita. Maka semua itu menambahkan rasa kagum pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menambahkan rasa kagum kepada Allah Ta'ala di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Tuhan perintahkan kita. Adapun di akhirat nanti Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka kata di sini Allah Ta'ala sangat mengetahui segala yang tadi sama ada nikmat syurga yang begitu besar, azab neraka yang begitu besar yang tiada kesudahan. Semua itu di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengetahui akan dia dengan jalan yang tafsil, perinci, terperinci. Kenapa? Kerana dia yang menjadikan semua itu. Masya Allah. Kerana dia yang menjadikan dia. Kerana ta'aluk ilmu Tuhan pada azali. Ta'aluk ni maksud kaitan. Ta'aluk ilmu. Mana ilmu itu berkait dengan mana? Kerana ta'aluk ilmu Tuhan pada azali itu mengikut bagi segala maklumat. Mana ta'aluk ilmu pada segala maklumat. Apa saja maklumat. Maksud ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui semua maklumat. Itulah maksudnya. Ilmu Tuhan itu tertakluk kepada semua maklumat, segala maklumat yang diketahui dengan makna bersetuju dan muafaqah itu diterjemahkan bersetuju. Muafaqah ni bertepatan. Dengan makna bukan makna bersetuju, makna yang bertepatan. Dengan makna yang bertepatan, makna yang muafaqah, makna yang bertepatan, tepatlah. Ilmu Tuhan itu bertepatan dengan maksud yang sebenar, itu maksudnya. Ilmu kita ni kadang-kadang tak tepat.
Kita ada juga ilmu, tapi ilmu kita ni tidak muafaqah, tidak bertepatan betul. Ilmu Ta'ala, Allah Ta'ala tu sangat bertepatan. Bahasa dia. Muafaqah ilmu dengan maklum, dengan benda tu sangat bertepatan. Ilmu kita ni tak tepat, agak-agak tepat je lah kan. Contoh menentukan kiblat lah, tepat betul ke kiblat kita? Sebab itu Allah Ta'ala tidak menuntut kita kiblat tu tepat betul-betul. Tak tepat. Sebab itu dalam fiqh dia kata lah, kalau dalam Quran sebut apa? Apa dia kata? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Ta'ala kata ketika ayat itu turun ketika mana Nabi berada di Madinah. Ayat itu turun ketika mana Nabi solat asar. Turun ayat perintah supaya alih kiblat ketika mana Nabi solat asar pada rakaat yang ketiga. Jadi rakaat yang kedua Nabi menghadap Baitul Maqdis. Turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajah engkau menghadap ke Masjidil Haram. Jadi di situ ulama dia ambil satu kefahaman. Kita tahu bahawa kiblat adalah Kaabah. Kiblat adalah Kaabah. Tetapi ayat itu Allah Ta'ala tak sebut Kaabah, Allah Ta'ala sebut Masjidil Haram. Hadapkan wajah kamu ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajah engkau ke Masjidil Haram. Ya, itu yang kita tahu Nabi sembahyang dua kiblat. Kan? Dua kiblat. Dalam satu solat Nabi sembahyang dua kiblat. 2 rakaat Nabi menghadap Masjid Al-Aqsa, 2 rakaat Nabi menghadap Kaabah. Maka tempat itu dijadikan masjid, maka masjid itu nama Masjid Qiblatain namanya. Kita pun pergilah ziarah. Saya main sampai ziarah pada awal tahun 90-an. Dapat ziarah masjid yang asal tu, yang tempat Nabi kiblat dah tu. Sekarang ni kalau kita pergi, tak boleh dah pergi masjid yang betul-betul ini. Buat masjid baru pula. Jadi kalau kita pergi sekarang ni, pergi masjid yang bukan sejarah. Yang sejarah tu sebelah tu ditutup. Dia tak bagi kita ziarah. Kan kita boleh macam-macam, pergi sambah pula kata dia. Itu yang itu yang maklumat kepahaman yang tak betul lah. Kepahaman yang merugi umat Islam. Kita tak dapat ziarah tempat-tempat berziarah. Tapi dia orang kepahaman dia lain. Kepahaman dia kata kena tutup tempat ni, dia kata orang Islam pergi sambah dan sebagainya. Jadi maka habis tutup kesan-kesan sejarah Nabi, ditutup semua. Dengan kata sekarang ni baru dia orang dia punya kepahaman wallahu alam. Sekarang ni baru dia cuba nak jaga balik kesan-kesan Nabi ni. Kalau dulu mereka faham kesan-kesan Nabi ni menyebabkan orang syirik, dia kata. Maka ditutup, dibinasakan dan sebagainya lah. Sekarang ni tak tahu timbul, mungkin baru sekarang ni kalau kita tengok baru dia ambil satu usaha untuk jaga kesan-kesan Islam. Nak jaga kan. Sebelum ni Nabi diruntuh-runtuh kan. Kompak Nabi yang Nabi sembunyi ketika peperangan Uhud tu dah dipagar, dah disimin kan, disimin dan sebagainya. Dihalang orang pergi dan sebagainya. Jadi merugikanlah satu kepahaman yang tak betul lah. Termasuk macam Qiblatain. Kalau sekarang ni kita pergi, kita bukan boleh tengok ni tompek yang Nabi sembahyang tu kan. Kalau pergilah sembahyang masjid baru. Kita nak pergi tempat sejarah Nabi tu, jadi tak boleh. Jadi Nabi sembahyang dua kiblat. Cuma ayat itu tak sebut kiblat. Ayat itu sebut Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Maka di sini ulama ada bagi kaedah, iaitu apa dia?
Begitu juga dalam hukum fiqh. Jadi hukum fiqh apa? Hukum fiqh bila kita pergi Makkah, bila kita berada dalam Masjidil Haram, itu kena menghadap tapat-tapat betul. Kalau tak tapat, batal. Tak tapat, batal. Dalam Masjidil Haram. Sekiranya kita nampak Kaabah tu, dalam masjid kita nampak Kaabah. Jangan sengit sikit pun. Kaabah depan mata, kena tapat Kaabah. Sekiranya kita di luar Masjidil Haram, tak nampak Kaabah, mestilah lari sikit-sikit. Sebab tu ulama dia beristihad di luar Masjidil Haram, menghadap Masjidil Haram. Itulah. Walaupun ujung Kaabah belah sini tapi dia menghadap. Dan lebih pada itu, kalau terlampau jauh, bukan Masjidil Haram kita menghadap, tapi kita mengalah ke Makkah, memadai. Lebih besar lagi. Jadi macam dekat sini, kita tak cari sudut Kaabah tu. Hatta kita tak menghadap pada Masjidil Haram, kita menghadap ke Makkah. Cari menghadap ke Makkah. Menghadap Makkah kira dah okey dah tu kan. Jadi maksud maklumat kita tidak terperinci, sekadar je kan. Maka Allah Ta'ala benarkan sebab manusia ni tidak mampu untuk mengetahui secara terperinci, sekadar saja. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahuinya secara terperinci. Ketahui dengan makna muwafaqah ilmu dengan maklum. Kerana yang lagi akan diadakan itu sabit. Kerana yang lagi akan diadakan itu sabit. Jadi ada benda lagi yang Tuhan nak wujudkan, ada benda lagi Tuhan nak jadikan. Bermaksud Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang akan datang, yang berlaku akan datang. Jadi setiap benda yang berlaku yang akan datang, siapa yang membuatnya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membuat dia. Yang akan datang berlaku ribut, yang akan datang berlaku banjir, yang akan datang berlaku bumi, yang akan datang sampailah kiamat dan sebagainya. Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan semua itu? Maka dia mengetahui dia. Maka semua itu di dalam ilmu Tuhan. Benda yang akan datang semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ilmu Tuhan, hanya belum diadakan lagi. Tapi belum dibuat lagi. Tapi dah ada dalam ilmu Allah SWT. Sebab tu ada ungkapan. Jadi ungkapan tu kadang-kadang orang salah faham. Iaitu ungkapan bahawa kita ini wujud, kewujudan kita azali. Jadi kita ini ada sifat qadim. Macam mana? Kita ni baru. Kita ni makhluk yang baru. Tapi orang yang memahami hakikatnya lebih dalam, dia mengatakan kita ini juga qadim. Qadim ni macam mana? Kita qadim dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud kewujudan kita ini qadim dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kita ini telah pun wujud di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dah mengetahui semenjak azali kewujudan kita. Bermaksud kita wujud dalam ilmu Allah SWT. Ada ulama diumpamakan perancangan kita. Kita nak buat rumah. Kita nak buat rumah tahun depan. Tapi rumah tu dah wujud dalam kepala kita. Kita ni arkitek. Jenis rumah buat sendiri punya kan. Bukan serah kat orang. Kita nak buat rumah sendiri kan. Bentuk rumah tu dah ada dalam kepala kita. Mana rumah kita dah wujud dah. Wujud ni mana? Wujud dalam ilmu kita kan. Begitulah mak kata kita ni telah wujud qadim, kewujudan kita qadim dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi zahirnya itu barulah. Sebab itu disebut apa? Dalam ilmu Tuhan, benda yang akan datang ada dalam ilmu Tuhan. Cuma belum lagi diadakan lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alimil ghaib. Allah Ta'ala mengetahui benda yang ghaib. Benda ghaib, benda yang akan datang ghaib lah.
Benda kaitan benda yang gaib. Allah Taala mengetahui benda yang gaib. La ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wa fil ard wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Surah Sabah. Artinya Allah Taala Maha mengetahui akan segala perkara yang gaib. La ya'zubu anhu, la ya'zubu anhu, tidak ada terlindung, tidak ada tersembunyi, tidak ada yang terselindung daripada Allah. La ya'zubu anhu, tidak ada terselindung dalam ilmu Allah mithqala dzarrah, walaupun sebesar zarrah. Tidak ada terlindung daripada Allah. Fis samawati wal ard, langit dan bumi. Langit itu sebesar-besarnya, walaupun sekecil zarrah, Allah Ta'ala mengetahui kekuatan dia, baunya dia, nilai dia. Oh, semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia kalau buat kajian, mungkin berapa peratus dia. Manusia tak tahu baunya dia, manusia tak tahu kawih dia, lembut dia, tak tahu. Allah Ta'ala mengetahui. Tidak ada tersembunyi sedikit pun sifat-sifat makhluk ini mithqala zarrah, sebesar zarrah. Takkah kita kagum dengan Allah Ta'ala? Ini kita kaji manusia yang berilmu, kita kagum bagaimana anda sah bandal ni. Allah Ta'ala lebih berarti lagi. Allah Ta'ala sebut dah ilmu dia. La ya'zubun anhu mithqala zarrah. Tidak tersembunyi ilmu Allah walaupun sebesar zarrah. Sifat zarrah. Bumi ni besar, tapi setiap zarrah bumi ni Tuhan tahu. Kalau orang tu pakar kaji bumi, dia tahu tanah jompul ni apa jenis dia, dia tahu tanah pondok ni apa jenis dia, dan dia tahu pokok apa yang sesuai. Kita tak tahu, agak-agak ya tanam. Dah 5 tahun baru naik pokok nio tu. Pasalnya tak boleh tanam pula buah rambutan. Rumah Syekh bagi rambutan, tahu mati. Tak tahu tanam. Tak ada ilmu. Yang cucuk je. Apa tanam kat situ pula. Tak tahu, dia tak tahu, tak apalah, tak tahu. Tanam pokok rambutan kat tanah tambak tu. Mati rambutan tu. Tak tahu jenis tanah tanah liat kan. Allah Ta'ala mengetahui satu dunia setakat mana? Setiap zarrah tu kan. Tak terjangkau kepala kita kan. Itu skala kasar ya. Sungai Jompul ni elok tak? Ambil kajian sikit, elok, mineralnya bagus. Dekat tu ya. Satu-satu tu setiap zarrah dia. Siapa yang dapat kaji? Allah Ta'ala dapat kaji. Jadi Allah Ta'ala ceritakan betapa hebat ilmu dia. La ya'zubu anhu misqala zarrah. Tidak tersembunyi pun daripada pengetahuan dia walaupun sebesar zarrah. Fis samawati wala fil ard. Di langit itu yang begitu luas, setiap zarrah langit itu Tuhan mengetahui. Begitu juga di bumi. Wala asghara min zalika. Bermaksud bahkan yang lebih kecil pada zarrah lagi. Apa bondo yang lebih kecil pada zarrah? Saintis kaji lagi. Ada tak yang lebih kecil pada zarrah? Ada lagi. Allah Ta'ala yang kecil zarrah. Bahkan lebih kecil pada zarrah lagi. Macam mana orang nak kaji? Allah Ta'ala sebut yang besar langit. Wala akbar. Ada yang lebih besar pada langit pun. Illa fi kitabim mubin. Melainkan suatu tersebut telah pun ditulis dalam Lauh Mahfuz. Panjang kita Lauh Mahfuz ni kan. Jadi Lauh Mahfuz itu sekadar lambang takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bukan segala-gala dia. Disebut bahawa setiap sesuatu telah pun tertulis di Lauh Mahfuz. Kan? Dah tertulis. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menulis sesuatu takdir di Lauh Mahfuz, Allah Taala jadikan qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun.
Nun, huruf nun. Allah Ta'ala saja mengetahui maksudnya. Wal qalam, dan demi qalam. Wa ma yasturun, dan sesuatu yang ditulis oleh qalam. Maka kata riwayat, apabila Allah Ta'ala jadikan qalam, macam mana bentuk qalam, wallahu alam, tapi qalam ni pen. Maka apabila itulah Allah Ta'ala jadikan qalam, maka Allah Ta'ala kata, wahai qalam, tulislah. Maka qalam bertanya, ya Allah, aku nak tulis apa? Tulislah takdir aku semenjak sekarang sampai kiamat. Jadi qalam pun tulis semua. Jadi itu yang kata-kata telah tertulis, kata-kata. Jodoh dah tertulis. Tak ada jodoh dah tertulis. Ajal dah tertulis. Qalam dah tulis. Walaupun telah tertulis, maka ada juga takdir yang tidak tertulis. Maka ulama perincikan lagi. Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran bahawa apa ayat dia? Allah Ta'ala kata bahawa di sisinya ada ummul kitab, Tuhan kata. Apa itu ayat dia? Allah Ta'ala kata semua takdir itu telah ditulis di Lauh Mahfuz. Tetapi ada lagi takdir nama dia ummul kitab, nama dia induk segala kitab. Ada pula. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia cerita. Kenapa? Sebab takdir yang ada di Lauh Mahfuz itu boleh ditukar-tukar. Boleh bertukar-tukar pula. Ditulis di Lauh Mahfuz ajal kita. Ajal kita akan sampai pada tahun 2024. Ditulis di Lauh Mahfuz. Contoh. Ditulis di Lauh Mahfuz. Malaikat maut pun membaca. Malaikat maut Israel sentiasa naik ke Lauh Mahfuz untuk melihat senarai nama minggu ni siapa nak tolong tarik nama ni. Naik dah. Ada lancar nama tu. Jampul ni berapa orang. Dia naik. Dia rancang. Dah siaplah senarai dia. Orang jampul senarai dah naik dah. Dia naik lagi ke Israel. Sampai hari yang dia nak cabut nyawa pun pergi tengok lagi. Tengok dah terpadam nak nama dia. Tengok beralih pula tahun depan nama dia. Mereka dah beralih. Maka tak jadi malaikat tarik nyawa dia. Sebab dah berubah. Allah Ta'ala mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala akan hapuskan takdir itu kepada orang yang kehendaki, wa yusbit, ataupun Tuhan tetapkan takdir itu. Allah Ta'ala boleh tukar. Yamhullah, Tuhan boleh hapus, tulis tukar. Lepas tu dia kena bala, dah tolak bala tu bertanggung-tanggung. Dan itulah yang dimasukkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa bid-du'a. Nabi kata, takdir tidak boleh berubah kecuali dengan doa. Dengan doa boleh ubah takdir. La yaruddul qada, takdir tidak boleh berubah kecuali boleh berubah dengan doa. Boleh berubah dah. Ya Allah, kita minta panjang umur. Kita minta sihat, ya Allah, dan sebagainya. Tuhan makbulkan, diubah. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, yamhullahu ma yasha, Tuhan boleh padam takdir itu. Wa yusbit, dan Tuhan menetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada induk segala kitab. Jadi ulama kata yang ada di Lauh Mahfuz malaikat boleh tengok. Yang ada di sisi Allah tak ada seorang pun tengok. Yang di sisi Allah mana tu dah tetap dah, tak berubah. Yang di Lauh Mahfuz itu boleh menerima perubahan. Illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu telah ditulis. Disebut di Lauh Mahfuz tertulis. Jadi bila Tuhan nak laksanakan, Tuhan akan paparkan di Lauh Mahfuz. Tuhan laksanakan, dipaparkan di Lauh Mahfuz. Maka dah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap-tiap sesuatu, sama ada perkara itu terang atau tersembunyi, sehingga barang yang di dalam hati kita. Habislah. Dalam hati kita pun Tuhan tahu. Terlintas saja hati kita, Tuhan tahu. Jadi kalau begitu, apa kita nak buat? Kita berikan yang terbaik hati kita ni. Sampai lintasan kita pun kita jaga. Sebab tu ulama tasawuf berbicara tentang lintasan. Disebut khawatir nama dia. Khawatir. Jadi perbincangan tentang lintasan ni dalam ilmu tasawuf ya. Lintasan hati pun nak dijaga juga. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala mengetahui hatta lintasan hati kita. Mengetahui. Jadi kalau sebegitu, kita letakkan hati kita lintasan-lintasan yang baik. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Bahkan sesuatu yang baik dalam hati kita, yang tidak diketahui oleh orang, tapi diketahui oleh Allah, itu sangat besar pahala dia. Sangat besar pahala dia. Suatu kebaikan yang ada dalam hati kita, tersembunyi pada orang tak tahu. Allah Ta'ala mengetahui. Orang tak tahu. Maka itu pahala yang sangat besar. Orang tahu kita ni biasa-biasa je. Orang tak tahu kadar cinta kita dalam hati kita, tak tahu. Tapi Allah Ta'ala mengetahui. Jadi sesuatu kebaikan yang ada dalam kita, orang tak tahu, itu sangat besar pahala dia. Sebab itu dalam hadis menyebut, afdalul zikri ma akhfa. Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi. Yang paling sembunyi itu sebaik-baik zikir. Makna kata kita mengingati Allah dalam hati kita, orang tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Maka dia susuk afdal zikir. Lebih afdal daripada zikir jahar. Zikir yang terang. Dia kalau berzikir Allah menampik-nampik zikir. Kuat zikir. Jadi semua orang tahu kan. Kalau dia orang tu tak jaga hati, rasa amal kan. Jadi mana zikir yang dalam hati ini lebih besar pahala dia. Sebab orang tak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja yang mengetahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga ke dalam hati, tersebut sehingga barang yang dalam hati, angan-angan manusia itu pun Tuhan mengetahui. Dan segala turun naik nafas. Berapa bilangan nafas Tuhan tahu. Tuhan mengetahui demikian. Yang demikian, bangkitlah perasaan manusia takut. Betul ke bangkitnya? Bangkitlah perasaan manusia takut dan gentar. Maksud kata bangunlah, sedarlah. Mana hendaklah kita rasa takut dan gentar daripada melakukan kesalahan. Kenapa? Kerana segala perkara itu sangat terang dan nyata pada ilmu Tuhan pada bila-bila masa dan bagaimana juga keadaannya. Apabila manusia sampai ke darjat ini, bermaksud dia takut sebab Allah Ta'ala mengetahui bila manusia sampai ke darjat ini, bahawalah dinamakan sebenar-benar mengenal dan mengetahui serta percaya ilmu Tuhan. Bermaksud kita menyedari, meyakini Tuhan mengetahui. Sebab tu ilmu tasawuf kita ulang-ulang kalimah apa? Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali alayya. Itu untuk apa? Untuk kita rasa Tuhan mengetahui. Kalau tak ulang-ulang tu kita lupa. Jadi kita ulang Allahu syahidi, Allah Ta'ala menyaksikan aku. Allahu naziri, Allah Ta'ala melihat. Allahu muttali alayya, Allah Ta'ala menelek ke dalam hati aku. Itu diulang-ulang, ulang-ulang. Sebab itu Al-Imam Sirri As-Saqati ketika masih kecil lagi, pak saudara dia seulang, kau tak payah qiyamul lail, dia kata. Habis apa nak buat? Sebelum tidur kau ulang Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali alayya. Kau buat tu, dia kata. Tak payah qiyam untuk orang tua. Gitu. Hari itu maka dia ulang. Dah buat dah.
Tambah lagi dia kata, tambah lagi. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ta'ayya. Sampai dia bosan, akhirnya kata memberi kesan pada dia sebab dia sentiasa rasa Allah Taala melihat dia. Jadi orang yang rasa Allah Taala melihat dia, maka dia masuk dalam derajat ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi serendah-rendah derajat ihsan adalah kita tahu Tuhan lihat kita. Itu serendah-rendah derajat ihsan. Sebesar-besar derajat ihsan, kita merasai keagungan Allah pada sepanjang masa. Itu derajat ihsan yang paling tinggi. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.